Halo, sekali lagi kita bertemu dalam channel ini. Okey, kali ini saya bukan nak berkongsi tentang artikel, tapi saya berkongsi dengan cerita petang ini. Tadi semasa saya menderma darah, ada seorang pakcik yang datang kepada saya. Rupa-rupanya dia ini seorang subscriber kepada channel saya dan dia sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam channel saya. Dan beliau bertanya satu soalan yang sukar untuk saya jawab. Dan ada perkara fakta yang disebut itu seolah-olah benar. Okey, pertama soalannya yang cepu emas adalah ini. Katanya, bagaimana kalau Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia? Kedua, soalannya yang seterusnya ialah, kenapa bukan Zahid Hamidi yang disebut-sebut sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9? Tambahnya lagi, sebab katanya, mengikut tradisi, seorang orang yang paling besar di dalam parti yang besar, itu yang akan menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Kita tahu, Zahid Hamidi katanya adalah presiden kepada parti UMNO. Tetapi kenapa selama ini bukan namanya yang disebut-sebut sebagai Perdana Menteri yang seterusnya? Katanya lagi, kenapa Najib Razak pula yang masih lagi terlalu famous, katanya lah, terlalu famous, sehingga masih lagi nama beliau yang disebut-sebut sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Katanya lagi, setakat ini Najib Razak banyak mengeluarkan idea-idea yang bernas setelah bukan menjadi Perdana Menteri. Mungkin kerana dia masih lagi ada aura Perdana Menteri yang dulu. Okey, salah satu yang telah disebutkan oleh Najib Razak seperti cadangan tentang moratorium, cadangan-cadangan lain yang melibatkan kemajuan negara Malaysia. So, apa pendapat kamu sekiranya Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9? Selama ini digembar-gemburkan Anwar Ibrahim, Mahathir atau Shafie Apdal yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan berjaya merampas semula Putrajaya. Okey, so pakcik itu punya soalan memang betul-betul membunuh aku sehingga saya pun saja jawab. Jadi pada fikiran saya pun berfikir, selepas itu saya berfikir sambil menderma darah, saya berfikir, kenapa tidak Najib Razak yang menjadi Perdana Menteri? Kerana selama ini, ramai juga yang suka dengan bantuan-bantuan daripada Najib Razak. Dan Najib Razak pun mengeluarkan banyak wang untuk rakyat, terutamanya dalam bantuan rakyat Satu Malaysia atau BRIM. Bantuan BRIM ini telah meningkatkan kadar pendapatan isi rumah untuk golongan B40. Itu kita tidak dapat sangkal. Dan kejayaan-kejayaan lain Najib Razak juga tidak dapat disangkal, terutamanya dari segi ekonomi. Okey, so kalaulah kita boleh lupakan apa yang terjadi sekarang, yaitu kes-kes mahkamah Datuk Seri Najib Razak yang belum selesai. Kalaulah itu kita boleh lupakan, apa pendapat kamu? Adakah Datuk Seri Najib Razak akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9? Soalannya simple saja. Kalau Datuk Seri Najib Razak jadi Perdana Menteri, jadi Zahid Hamidi nak pergi mana? Lepas itu Tan Sri Muhyiddin Yassin pula nak pergi mana? Jadi semua ini menjadi soalan yang susah untuk dijawab. Okey, so seterusnya soalan saya ialah, manakah yang lebih mendapat undi kalau ada pilihan Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Anwar Ibrahim? Saya pun tidak tahu. Saya fikir-fikir saja itu soalan. Sebab sekarang ini kemulut politik di Malaysia memang sukar untuk diramal. Okey, bagi saya Najib Razak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia tidak juga masalah sangat. Sekiranya semua kes mahkamahnya dapat dibuktikan bahawa dia tidak bersalah dan dapat dibuktikan bahawa dia bersih. Okey. So pastinya sekali lagi UMNO akan berkuasa di Malaysia. Itu pasti. Selama 60 tahun UMNO berkuasa di Malaysia, memang Malaysia tidak dapat dinafikan Malaysia semakin gah di persada dunia. Baru saja itu, selepas itu dikalahkan oleh barisan
Pakatan Harapan yang diterajui pada waktu itu ketuanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikalahkan, lepas itu Barisan Nasional kalah, buat pertama kalinya dalam sejarah dikalahkan. Dan selepas dikalahkan, maka dengan itu timbullah banyak kes-kes rasuah. Tidak tahu betul atau tidak, masih lagi di dalam peringkat mahkamah. Oke, so apa pendapat kamu? Saya pun tidak pasti. Saya no comment sebab masih dalam peringkat mahkamah. Yang pasti, Najib Razak setakat ini sudah menang beberapa kes. Kes saman, dia menang. Kes pembekuan, dia menang. Oke, banyak lagi kes-kes lain yang mungkin dia sudah menang yang saya tidak tahu. Oke, so seperti kata Syafiee Afdal kata, dia menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana satu-satunya yang pernah mengalahkan UMNO adalah, bukan UMNO, Barisan Nasional adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oke, so sekarang ini yang menjadi kekeliruan kita adalah pembangkang masih lagi dalam politik mencari Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri yang baru bertukar-tukar. Daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, pergi kepada Anwar Ibrahim, dan seterusnya kepada Syafiee Afdal. Persoalan yang seterusnya yang kita boleh persoalkan adalah adakah Syafiee Afdal akan menjadi kambing hitam? Kerana banyak artikel, banyak sekali daripada perang psikologi, perang psikologi, perang saraf yang menyatakan konon saja, saya pun tidak tahu betul, kononnya Tun Dr. Mahathir Mohamad hanya akan mempergunakan Syafiee Afdal untuk memastikan boboi, kata mereka, yaitu Datuk Seri Mukris Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri akan datang. Semua itu hanya spekulasi. Tetapi kadang-kadang spekulasi boleh menjadi kenyataan. So, rakyat Sabah memandang itu sebagai satu perkara yang serius. Kerana rakyat Sabah pun tidak mau melihat seseorang itu menjadi Perdana Menteri tapi sebenarnya diguna pakai. Tapi itu semua spekulasi. Harap-harap itu spekulasi yang tidak benar. Berbalik semula kepada persoalan tadi awal, Datuk Seri Najib Razak jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Apa pendapat kamu? Benarkah ini akan berlaku? Dan sekiranya ini benar, adakah kita akan terus seperti di dalam Perikatan Nasional yang sentiasa diberikan bantuan, sentiasa diberikan perhatian di dalam kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kita berdoa semoga ini akan terus berterusan kerana rakyat benar-benar memerlukan bantuan. Menurut maklumat, menurut perangkaan, menurut statistik daripada kesihatan dunia, WHO, nampaknya COVID-19 belum berakhir lagi. Malahan mereka kata mungkin akan menjadi lebih teruk, tapi tidak pasti. Okey, kita berdoa itu semua menjadi satu statistik saja. Dan saya pasti di Malaysia tidak akan berlaku lagi. Malaysia sudah menjadi matang. Saya percaya penduduk Malaysia akan berikan kerjasama kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang saya mau katakan adalah yang pasti ekonomi negara Malaysia perlu masa untuk sembuh semula daripada penyakit kemurungan ekonomi ini. Pengucupan ekonomi yang teruk perlu masa yang panjang kepada seluruh sektor yang ada di Malaysia. Kerana itu, rakyat dan juga peniaga-peniaga, bisnesmen dan rakyat biasa cari makan gaji dan sebagainya memerlukan bantuan yang sangat-sangat perlu daripada kerajaan. Setakat ini Kerajaan Perikatan Nasional memang betul-betul dapat menjalankan tanggungjawab untuk membantu rakyat. Walaupun ada dakwaan daripada pembangkang bahawa mungkin ada bantuan yang tidak sampai tepat belum sampai kepada penerima, tetapi semua itu pun memerlukan kerjasama daripada peniaga-peniaga untuk mencukupkan segala dokumen, untuk mencukupkan segala yang diperlukan oleh bahagian kewangan supaya permohonan mereka itu dapat dibantu. So kita berharap juga kerjasama daripada peniaga-peniaga, daripada bisnesmen untuk bekerjasama dengan Malaysia. So kita berharap Datuk Seri Najib Razak akan terus memainkan peranan sebagai mulut
telinga dan juga suara kepada rakyat, dan juga menjadi semak dan imbang juga. Selain daripada mengeluarkan usul dan dasar-dasar kerajaan, tetapi juga diharap sentiasa memberikan semak dan imbang untuk kerajaan. Oke, so tahniah diucapkan kepada Najib Razak untuk kes-kes yang sudah dimenangi. Kita berdoa semoga politik Malaysia akan menjadi semakin sihat. Kita jumpa lagi. Selamat malam.